Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan fokus berita hari ini, rumah jagaan psikiatrik dicadangkan untuk ditubuhkan di Sarawak. Juga mengenai Sarawak tarik minat Korea Selatan melabur dalam pembuatan mikro LED. Jadi kita langsung saja bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Ma. Baik Miza, terima kasih. Rumah jagaan psikiatri dicadangkan untuk ditubuhkan di Sarawak bagi mewujudkan rasa dipunyai dalam komuniti dan memperkasakan diri seseorang yang mempunyai penyakit psikiatri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, rumah jagaan tersebut bagi memenuhi 2 kategori pesakit psikiatri. Pertama, bagi golongan gelandangan dengan penyakit psikiatri yang stabil boleh berdikari dan bekerja. Kedua, bagi gelandangan dengan penyakit psikiatri yang stabil boleh berdikari namun tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Beliau menyatakan demikian pada perasmian Persidangan Kesihatan Mental Sarawak ke-6 di Kuching hari ini yang dihadiri 150 peserta. Dalam pada itu, Premier turut mendedahkan trend pemikiran bunuh diri dan cubaan membunuh diri dalam kalangan remaja adalah merisaukan dan memerlukan perhatian serius semua agensi. Memetik laporan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2022, beliau mendedahkan seorang dalam 8 remaja berumur 13 dan 17 tahun mempunyai pemikiran untuk membunuh diri, manakala seorang dalam 10 remaja pernah mencuba membunuh diri selain seorang dalam 4 remaja tertekan. Sementara itu, Pengarah Hospital Sentosa dan Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Persidangan Dr. Rosilawati Muhammad Yusof maklumkan Hospital Sentosa merupakan satu-satunya institusi mental di Sarawak yang menyediakan perkhidmatan psikiatri meliputi pesakit dalam, pesakit luar, pemulihan, psikiatri komuniti dan psikiatri forensik. Sarawak katanya kini hanya mempunyai 34 pakar psikiatri dan 6 sub kepakaran. 5 sub kepakaran menawarkan perkhidmatan mereka di Hospital Umum Sarawak selain melawat Sibu, Bintulu dan Miri, manakala 1 psikiatri forensik ditempatkan di Hospital Sentosa. Sebuah syarikat dari Korea Selatan, Iljin Display Company Limited berminat untuk melabur dalam pembuatan mikro LED di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Assam memberitahu cadangan projek itu bernilai RM440 juta. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan menjelaskan syarikat berkenaan menunjukkan minat yang tinggi untuk membangunkan kilang pembuatan wafer nilam LED di Sarawak. Dato' Amar Awan Tengah menyatakan demikian dalam satu kenyataan susulan lawatannya bersama delegasi ke syarikat itu di Korea Selatan Khamis lepas. Iljin Display diasaskan pada tahun 1994 khusus dalam pembuatan panel IT dan wafer nilam LED. Bahagian Sapphire syarikat itu mula memperkenalkan produk wafer nilam untuk pasaran dalam dan luar negara pada 2006 dengan permintaan yang semakin meningkat dalam pasaran LED. Pasaran wafer nilam dijangka berkembang pada masa hadapan kerana kegunaannya bukan sahaja untuk telefon mudah alih, TV LED, peralatan pencahayaan, malah untuk lain-lain produk. Dato' Amar Awan Tengah menegaskan Sarawak telah menjadi destinasi pelaburan pilihan bagi banyak syarikat Korea Selatan termasuk Lot EM di Samajaya High Tech Park dan Osim di Samalaju Industrial Park di Bintulu. Justru beliau sangat mengalu-alukan cadangan pelaburan Iljin Display di Sarawak selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Kerajaan Persekutuan menyokong penuh hasrat Kerajaan Sarawak untuk membangunkan kawasan Santubong sebagai tapak warisan negara dengan mengangkat kawasan tersebut sebagai taman arkeologi. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata kementeriannya menerusi Jabatan Muzium Negara Malaysia akan sentiasa memastikan kerjasama boleh dilakukan melalui inisiatif kementerian dan agensi iaitu Ini Warisan Kita dan Citra Nusa Museum. Jelasnya Santubong mempunyai banyak tinggalan sejarah dianggarkan berusia lebih 1000 tahun dan mempunyai tapak warisan seperti Taman Arkeologi Sungai Jaung, Taman Arkeologi Bong Kisam yang mempunyai kisah dan khazanah tersendiri yang boleh menjadi destinasi wajib dikunjungi pelancong. Beliau turut mengambil contoh salah satu tapak warisan tersebut adalah Wallace Point yang pernah menjadi kediaman pegawai British pada awal abad ke-20 iaitu Sir Alfred Russel Wallace. Kita fahamkan ada 3 site arkeologi di kawasan Santubong ini yang sekarang ini sedang dipelihara oleh
Museum Sarawak. Dan of course kita di museum daripada federal pun sama-sama terlibat dalam usaha untuk mengekalkan sejarah ini menjadi warisan kita selama-lamanya. Menurut Dato' Aaron lagi, usaha menjadikan Santubong sebagai tapak warisan kebangsaan boleh diusahakan melalui kerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bersama Jabatan Warisan Malaysia. Dato' Aaron berkata demikian selepas program berambih di Kampung Santubong, Santuni Warisan Kita bersempena Hari Museum Antarabangsa 2023. Program Citra Nusa at Museum ini dirangka khusus sebagai mendukung usaha mempromosikan konsep dan aktiviti permuziuman dan dijadualkan secara bersiri bermula Ogos sehingga November 2023 bertujuan menyuburkan semula minat masyarakat terhadap warisan bersifat tangible ketara dan intangible tidak ketara, khususnya dalam kalangan generasi muda menerusi pendekatan Rejuvenate Museum menremajakan museum melalui seni dan teknologi. Pada program tersebut, Dato' Aaron turut menyampaikan sumbangan bakul rahmah kepada 50 orang penerima melibatkan penduduk Kampung Santubong. Kerajaan sedang mengkaji semula mekanisme penerima bantuan e-Kasih di Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia bagi memastikan hanya yang benar-benar layak menerima sokongan kewangan tersebut. Sebab Sarawak memang cuba nak review, mengkaji semula mereka yang berada dalam pendaftaran e-Kasih supaya mereka keluar dari pempongan untuk mengatakan dirinya miskin. Kita tidak mahu orang kita orang miskin kerana kerajaan banyak membantu. Datuk Seri Nancy bercakap kepada media selepas merasmikan program keusahawanan Wanita Bangkit @KPWKM di Sebuyau hari ini. Baru-baru ini Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyatakan tidak semua penerima e-Kasih di Sarawak merupakan miskin tegar tetapi enggan keluar dari program bantuan. Ia memberi persepsi tahap kemiskinan yang salah dengan mengambil kira jumlah penerima e-Kasih. Program yang menghimpunkan lebih 1,000 wanita dari kawasan tersebut telah menarik sekitar 2 juta penyertaan seluruh negara. Tidak memilih latar belakang penerima, setiap peserta akan mendapat bantuan sekali berjumlah RM500 sebagai penggerak mula perniagaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Miza, teruskan. Baik, terima kasih Buma.